Ada soalan Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Ustazah. Macam ni saya nak tanya berkaitan dengan merancang anak. Macam ada sesetengah orang dia terlalu plan untuk menjalankan anak yang contohlah tempoh sampai 10 tahun. Adakah benda tu berdosa ataupun dikira macam menolak rezeki sebab dia terlalu plan sampai dia takutlah rezeki tak cukup ke mereka. Boleh Ustazah bagi komisi atau Okay. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini kan saya jawab dengan kaitan dengan tajuk kita, kemuliaan maqam redha. Kemuliaan maqam redha memang makam yang paling tinggi. Dia lebih tinggi daripada makam sabar, dia lebih tinggi daripada makam bersangka baik dan sebagainya. Antara akhlak yang paling tinggi dalam seorang hamba adalah makam redha. Jadi kita pun tak tahu ni, wallahu alam, kita sendiri tak tahu diri kita ni sebenarnya redha tak dengan Allah. Betul atau tidak? Kita sebenarnya dapat tak redha Allah? Dan benda tu akan terjawab insya-Allah bila kita dah mati kan. Hisab yang sangat halus, yang sangat detail bila bermula di alam barzah. Jadi sebab itu hidup di dunia adalah waktunya kita beramal tanpa dihisab, bila mati dihisab tanpa ada dah peluang untuk beramal. Jadi bila menjawab soalan berkaitan dengan perancang keluarga, kalau dari segi hukum fiqh lah kan, dia perbincangan dari sudut jawapan hukum fiqh ke ataupun dia berkaitan juga dengan akidah. Subhanallah, kalau kita merujuk kepada Darul Ifta kan, Mufti ni adalah perhimpunan pendapat ulama dunia. Darul Ifta ni di Mesir kan, ulama-ulama sedunia ni dia pun kadang-kadang sesama dia ada memutuskan mengeluarkan fatwa, dan bukan semestinya fatwa yang dikeluarkan ni diikuti oleh seluruh ulama di dunia. Kalau sistem khalifah dulu kan, seorang khalifah mengeluarkan apa, semua wajib ikutlah. Tapi walaupun dikeluarkan oleh ulama yang hebat, yang tinggi, yang diiktiraf dunia pun belum tentu diterima oleh seluruh negara-negara Islam. Masing-masing ada mufti kan, masing-masing ada jawatan kuasa fatwa. Siapa yang merancang untuk tidak mahu anak, hukumnya adalah haram. Okey, pertama, merancang untuk tidak mahu anak, hukumnya adalah haram. Nanti kita detailkan kenapa haram itu tak mahu anak, haram itu bagaimana. Kemudian yang kedua, hukum merancang menjarakkan anak, hukumnya adalah harus. Itu jelas. Hukum menjarakkan anak adalah harus. Ciri-ciri menjarakkan anak ialah 3 tahun sekali, 2 tahun sekali. Itu maksud dia jarak anak. Kalau 10 tahun jarak, itu dah memberi maksud tak mahu anak. Kalau jarak 10 tahun, beranak umur 25, 10 tahun 35, jarak pula 10 tahun 45, dah tak boleh dah. Dah berisiko. Soalannya ayat tu macam dia kata merancang jarak anak, tapi saya merancang tak mahu anak. Faham ya? Saya terima soalan ni biasa masa kerja runding cara, antaranya orang kata, Ustazah, saya ni miskin, saya ni susah Ustazah, saya bukan tak nak anak tapi tak mampu. Betul tak ayat ni memang common? Bahkan bukannya di kalangan orang fakir miskin. Sebab itu bila saya sebut perkara ni di kalangan orang perempuan, bahkan orang lelaki, saya kata jangan main-main tuan-tuan puan-puan. Ada setengah orang kata cukuplah Ustazah, kami dapat sepasang, syukurlah. Sepasang pun dah susah dah nak jaga. Jadi dapat seorang lelaki, seorang perempuan, lepas tu terus ikat. Ataupun pakailah makan pay perancang, ataupun pasang IUCD ataupun IUD. Dan Allah Maha tahu niat dia nak menjarakkan ataupun memang niat merancang untuk tidak mahu anak. Antara tujuan utama pernikahan adalah untuk kelangsungan zuriat dan untuk menambahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, subhanallah. Ada banyak lagi lah tujuan-tujuan pernikahan, dan antara sebab utama pernikahan adalah untuk melahirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebut aku berbangga dengan umatku yang ramai. Dan hari ini kelahiran umat Islam kalau dari sudut grafnya semakin menurun, dan kelahiran selain non-Muslim, selain Islam semakin meningkat.
Bahkan di barat contohnya menjadi common anak ramai. 5, 6, 7, 8 orang. Sekarang kalau saya kata saya anak 7 orang, orang tenganga. Ustazah 7 orang. 7 orang? Macam mana Ustazah 7 orang anak? Saya bukan nak kata saya bagus ke tidak. Allahu Akbar. Antara sebab orang tak nak anak ramai hari ni alasannya, Ustazah saya tak mampu nak didik anak, didik diri sendiri pun tak mampu, apatah lagi nak didik anak. Ustazah dengan zaman teknologi yang begitu hebat cabaran ni Ustazah, saya bimbang, anak ni bukan mudah nak didik, jadi kami hadkan anak 2 orang je, cukup sepasang, Alhamdulillah. Kami akan jaga betul-betul anak ni. Perasan tak ayat-ayat seperti ini? Ayat-ayat meragui Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah saya sebut secara ini indirect, bukan direct, bukan tu kata kau ni ragu pada Allah, kau ni tak yakin pada Allah. Bukanlah begitu. Tetapi inilah perkataan-perkataan tanpa sedar kita telah membiasakan dalam norma kehidupan umat Islam sendiri, seolahnya yang menentukan rezeki anak adalah ibu dan ayah. Saya orang susah Ustazah, sekarang ni gaji pun cukup makan, anak 2 orang pun rasa tak cukup, bayangkanlah kalau anak tambah tak tahulah. Nampak tak ayat tu? Soalannya dialah yang menetapkan rezekinya dan dia yang menetapkan rezeki anak. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman tentang wujudnya di sana rezeki yang datang daripada anak, yang Allah sebut yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kamilah juga yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu. Jadi kalau kita sebut, kita soalannya sebut anak kita ni kitalah yang kontrol rezeki, tahu tak apa yang berlaku? Rezeki kita memang sempit. Percayalah, memang sempit. Lalu kita tidak dilapangkan, Allah memelantarkan kita, Allah membiarkan kita sebab kita seolahnya merasakan rezeki ni, hasil pada kita cari rezeki gini, itulah yang tetap ataupun itulah kadar rezeki untuk anak yang kita bawa balik. Subhanallah. Contohnya hari ni kan orang letak bab kerja. Okey, bab tu jadi macam pergi jauh. Jadi saya jawab secara ringkas, hukum tidak mahu anak ataupun merancang tidak mahu anak ia bertentangan dengan syariat. Dan jangan buat main-main, benda tu boleh jatuh dosa. Lagi-lagi kalau dia tidak ada sebab pun untuk kesihatan, tak ada masalah. Kalau masalah kesihatan, memang wajiblah pula dia merancang. Ustazah saya merancang ni, saya ikat terus sebab doktor kata dah bahaya. Bahkan kalaulah dia mengandung, dia membahayakan nyawa dia, berdosalah pula. Jangan pula ikut kehendak, saya nak anak ramai, jadi walaupun berisiko tinggi Ustazah, doktor dah cakap risiko sangat tinggi, tapi saya buka juga ikatan sebab suami saya nak sangat anak. Dan bila dia mencelakakan, mendedahkan dia kepada kecelakaan, berdosalah pula. Jadi ini bukan perbincangan kepada mereka yang tidak ada apa-apa halangan, kesihatan ke apa ke. InsyaAllah ada rezeki yang ditetapkan oleh anak tu. Bahkan wallahualam, saya ingatlah masa saya kerja dulu kan, bila mengandung tiap tahun, 10 tahun mengandung tiap tahun. Ada gugur 2 kali kan. Memanglah saya tak rancang langsung, jadi memang doktor marah, nurse marah dan sebagainya. Tetapi saya rasa sedih apabila dipelih oleh umat Islam dalam bentuk yang sangat sinis. Bahkan dikaitkan dengan kerja dan sebagainya. Walaupun kita melakukan kerja, kita dah cuba buat sedaya upaya dan sekian, tetapi dikaitkan sebab asyik mengandung je kau ni, patutlah. Patut bersalin, saja-saja nak boleh cuti. Kau ni tak ada hal lain, nak cuti lah contoh kan. Padahalnya, cuti 2 bulan tu tidak boleh pun nak boleh tak saya minta tolong tutup pintu, sebenarnya agak terganggu sebab cahaya kemudian bunyi. Dia jadi kadang kata bukannya dengan 2 bulan dapat cuti boleh menghilangkan kesengsaraan mengandung melahirkan tu, tidak. Kecuali ketika dapat amanah, dan saya percaya, selalu letak kepercayaan bila Allah takdirkan anak itu ditiupkan roh di dalam rahim tu, Allah dah tetapkan terus rezekinya. Allah dah tetapkan terus, kalau saya kuat saya boleh melahirkan sampai selamat, dan kalau tidak kuat maka ia akan digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila anak tu gugur, saya terus yakin dan bukan bersedih lama, sebab Allah tidak mengizinkan. Ada banyak yang kita tidak tahu hikmah di sebalik. Dan subhanallah, kalau dari sudut pengalaman peribadi, setiap kali ada anak dan lahir anak, setiap kali tu datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Sampai kami pernah tulislah masa Atikah, apa yang Allah bagi rezeki besar. Masa Luqman, masa ni sampai kata ya Allah. Sebab itu akhirnya merasakan setiap anak itu Allah buka kelapangan-kelapangan, tetapi dengan datang dengan apa? Redha. Sebab ada orang datang mengandung jumpa saya menangis, Ustazah saya tak terima sebenarnya anak ni sebenarnya tak dirancang. Saya kata, ya Allah, kamu tahu tak, Allah sedang merancang yang kita sendiri tak tahu hasil daripada anak ni lahir. Tetapi kamu kena bermula dengan redha dengan Allah. Kami tak ready Ustazah, anak tu kecil lagi.
Tetapi Allah dah berikan rezeki ini dan Allah Maha mengetahui. Allah ya Hakim, ya Alim, Allah ya Rashid. Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha bijaksana. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjawab ya persoalan tu.